بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi kita dapat hadir ke dalam majlis ilmu, dalam kuliah duha kita pada pagi ni. Cuma pagi ni Datuk dia tak dapat nak mai. Jadi saya menggantikan tempat beliau lah, insya-Allah. Jadi saya ganti ni ibarat orang kata macam debu tayamum orang kata. Bila ayak tak ada, maka gantilah dengan debu untuk dijadikan tayamum. Tapi bila ayak tu dah mai balik semula, faqad batalat tayammum, maka tayamum dia pun akan terbatal. Macam tu. Jadi pada pagi ni insya-Allah, macam mana pun kita akan teruskan juga pengajian kita, yang mudah-mudahan kita semua akan diberikan kebaikan dan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita nak tengok dua hadis daripada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi, yang mana kitab ni adalah himpunan hadis-hadis sahih Al-Bukhari. Jadi dia dihimpunkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi daripada kitab
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari yang namanya adalah Sahih Al-Bukhari. Jadi pada pagi ini kita nak tengok hadis yang ke-9 dan juga hadis yang ke-10 pada pagi ini insya-Allah. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bisanadil muttasilin ila muallif rahimahullahu ta'ala an qala. Hadis yang ke-9 dia kata Al-Bukhari qala. Maka Imam Al-Bukhari dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, dia kata, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kepadanya khairan, kebaikan-kebaikan yang banyak, kata Nabi. Dan Nabi SAW dia beritahu pada kita melalui daripada hadis ni. Nabi kata, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepadanya khairan, dan tuan, khairan ni maknanya adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Maknanya dia akan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat-sangat berharap bahawa kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan dia kepada kita, dan tuan, maka segala perkara akan menjadi mudah. Segala hak yang buntu akan ada jalan keluar dia, dan segala kesempitan akan diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tu bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada seseorang. Kerana tu bila kita tengok Nabi Allah Musa alaihi salam, dan tuan tengok Nabi Musa bila mana dia diligan oleh tentera Fir'aun. Dan tuan, ligan punya ligan, sampailah Nabi Allah Musa alaihi salam di hadapan laut. Dan tuan, lari punya lari ni daripada tentera Fir'aun, lari punya lari sampailah di persisiran pantai, sampai dekat depan laut. Dan tuan, agak-agak masa tu nak lari pi mana, nak patah balik ke belakang tak boleh dah. Tak boleh. Pasal apa? Dekat belakang ni ada tentera Fir'aun. Kalau patah balik, nanti kena tangkap dengan depa, kena bunuh dengan depa. Dan tuan, tapi dekat depan ni ayak laut, nak lari pi mana? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, fadrib bi'asakal hajar, kata Allah. Tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam ni, masya-Allah, dia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila Nabi Musa AS ni, dia ketukkan dia punya tongkat dia ke batu, maka akan keluar segala ayak boleh keluar daripada batu. Kemudian tongkat Nabi Allah Musa AS ni, bila mana dipukulkan kepada ayak laut tu boleh jadi terbelah. Masya-Allah. Jadi ni adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW kata, may yuridillahu bihi khairan,
Maka siapa-siapa yang nak diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, sama ada kebaikan itu pada kebaikan yang zahir ataupun kebaikan-kebaikan yang bentuknya adalah bentuk batiniyah, maka kata Nabi SAW, yufaqihahu fid din, maka dia akan difahamkan berkenaan dengan urusan agama dia. Tuan-tuan, dekat sini nak memberi tahu kepada kita, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak berikan kebaikan kepada dia, maka dia akan faham berkenaan dengan urusan agama dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seluruh apa yang kita lakukan ada kaitan dengan agama. Dia tidak terpisah pun daripada agama ni, apa pun juga yang kita buat. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila mana Imam Ghazali dia karang satu kitab, nama kitab tu Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, kitab ni bagus kalau kita baca kitab ni. Pasal apa? Kerana kitab ni dia terang kepada kita berkenaan dengan amalan-amalan harian, bermula daripada bangun tidur sampailah kita nak tidur balik. Tuan-tuan, Imam Ghazali cerita dekat kita berkenaan dengan segala amalan yang bersandarkan kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok Imam Ghazali rahimahullahu taala, dia karang kitab Bidayatul Hidayah, dia beritahu dekat kita mula mangkit daripada tidur ada sunnah dia. Kemudian masuk ke dalam bilik air ada sunnah dia. Kemudian keluar daripada bilik air ada sunnah dia. Kemudian berjalan nak pergi mendirikan sembahyang ada sunnah dia. Kemudian bila dia nak sembahyang dah ada dia punya sunnah dia. Dan nak kata bahawa seluruh daripada kehidupan manusia itu ada di dalamnya ajaran agama. Apa pun juga yang kita buat. Kerana tu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan, kita tengok dekat dalam kitab fiqh ni, kalau kita buka dalam kitab fiqh dia menceritakan 4 perkara dekat dalam kitab tu. Yang pertama adalah bab berkenaan dengan ibadah. Tu yang pertama sekali. Tuan-tuan, macam mana tata cara ibadat, macam mana kita nak sembahyang, macam mana kita nak mengerjakan haji dan juga umrah, dan tuan diceritakan di dalam kitab fiqh ni. Itu yang pertama dalam bab ibadat. Yang kedua, dalam kitab fiqh dia cerita kepada kita bab berkenaan dengan muamalat. Dan tuan, muamalat ni adalah bab berkenaan dengan dunia kita, dengan wang ringgit kita. Macam mana cara kita nak menguruskan wang ringgit kita, macam mana kita nak menguruskan hutang kita, dan tuan, macam mana kita nak buat urusan dekat bank dan sebagainya. Dan tuan, ni semua diceritakan di dalam bab muamalat tu doh. Yang ketiganya, di dalam kitab fiqh ada cerita dekat kita berkenaan dengan munakahat, bab berkenaan dengan nikah kahwin. Dan tuan, kerana kata ulama, manusia ni dia ada quwwatus syahwah, dia ada kekuatan syahwat kepada manusia. Dan tuan, bahkan disebut oleh Nabi SAW, syahwat yang paling besar, maknanya syahwat yang paling mendorong manusia, kata Nabi SAW, ianya berada di tengah-tengah tubuh badan manusia. Dan tuan, maknanya apa? Kita ada quwwatus syahwah, kita ada kekuatan syahwat kita. Kerana tu Islam
dia terang kepada kita bab berkenaan dengan munakahat, bab berkenaan dengan nikah kahwin. Tuan-tuan, diceritakan oleh Islam kita. Tuan-tuan, nikah kahwin ni termasuklah. Nah, macam mana cara kita nak cari jodoh, kemudian jodoh yang terbaik, kemudian nak pi meminang, dah meminang nak buat apa, kemudian bila nak menikah, setelah menikah, semua diceritakan di dalam bab munakahat. Tuan-tuan, tu 3. Kemudian yang keempat, dalam kitab fiqh dia terang kepada kita bab berkenaan dengan jinayat. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana manusia ni kadang-kadang dia pi ambil hak orang, kadang-kadang dia pi bunuh orang, kadang-kadang dia pi zalimi orang. Tuan-tuan, maka bila mana dia nak balas balik semula, maka perkara ni diterangkan di dalam bab jinayat. Tuan-tuan, jadi apa yang boleh kita nampak daripada 4 perkara yang ada dalam kitab fiqh ni? Yang pertama ibadat, yang kedua muamalat, yang ketiganya adalah munakahat, dan yang keempatnya adalah jinayat. Tuan-tuan, nak tunjuk kata bahawa seluruh daripada kehidupan kita ni ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu di dalam kitab Tauhid dia terang dekat kita. Nah, apakah dia makna Islam? Tuan-tuan, Islam ni makna dia apa? Tuan-tuan, lalu diterangkan oleh ulama. Yang dimaksudkan dengan Islam ni, yang pertama sekali adalah al-istislam. Ni makna Islam. Iaitulah dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang pertama, nah, makna daripada Islam al-istislam, dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, makna apa menyerah diri ni? Maknanya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat pada Allah. Tak ada lagi dah kata apa-apa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita tengok sebagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan tuan, Nabi Nuh ni Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya buat bahtera, supaya buat kapal di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, kita kalau benda-benda yang tak masuk akal ni nah, kita tak nak buat pun. Nah, pasal apa? Dia tak masuk akal. Tiba-tiba nak kena buat kapal dekat tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, patutnya bila nak buat bahtera ni nak kena tengok dululah ayat laut ada ke tak ada. Tuan-tuan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam dan pengikut dia supaya membina satu bahtera. Dah lah bina bahtera besar pula tu. Tuan-tuan, maka Nabi Nuh AS dan pengikut dia tak ada kata apa-apa, melainkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tak kata apa pun, tak tanya pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa. Tuan-tuan, sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, siapa-siapa yang nak selamat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan perkataan dengan Allah kenapa. Tuan-tuan, jangan tanya dengan Allah kenapa dia buat macam ni, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu. Tuan-tuan, tinggalkan perkataan kenapa, tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, yang pertama tadi kenapa, jangan tanya. Nah, itu yang pertama, kenapa. Jangan tanya apa ni kenapa dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Dan tuan, yang keduanya, pasal apa? Nah, pasal apa? Pasal apa Allah Subhanahu wa ta'ala buat macam ni?
Ya Allah, patutnya Allah Subhanahu wa taala tak patut buat macam ni. Patutnya dia buat lagu ni. Tuan-tuan, jangan tanya apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jangan tanya siapa. Tuan-tuan, jangan tanya apa? Jangan tanya siapa agak-agaknya nanti yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan tanya apa-apa. Tuan-tuan, nak beri faham dekat kita apa dia? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami hanya taat kepada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, kerana tu dalam bab ni Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dia sebut, Imam Ibn Athaillah dia sebut dalam kitab dia Al-Hikam. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu, maka itu adalah yang terbaik daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita kena ada keyakinan yang macam tu. Apa pun juga yang diberikan oleh Allah, sama ada perkara tu baik ataupun perkara tu nampak macam tak baik, tuan-tuan, kita kena ajak semua sekali tu adalah baik daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia takkan beri benda yang tak baik kepada manusia. Kerana tu dalam suratul Fatihah, tuan-tuan tengok, dalam suratul Fatihah Allah Ta'ala kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Pertama dia pemurah, kemudian dia rahim, dia begitu Maha Penyayang. Tuan-tuan, ulama tafsir menyebut makna penyayang dekat sini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kebaikan kepada hamba-hamba dia. Dan Allah Ta'ala tak pernah beri benda hak yang tak baik, melainkan benda hak yang baik-baik belaka. Tuan-tuan, maka kerana tu, bila kata Islam ni, al-istislam, dia menyerah diri dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia tak tanya lagi dah. Bahkan tadi kita sebut, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah kata, tinggalkan perkataan-perkataan yang berbentuk pertanyaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya lagi dah. Tuan-tuan, kerja kita apa dia? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami hanya taat pada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, tapi kalau dengan manusia boleh tanya. Dengan manusia boleh tanya. Malah dalam pengajian macam ni, mana-mana yang kita duk rasa macam tak faham, boleh tanya dengan guru kita, tak ada masalah. Tuan-tuan, kerana tu antara perempuan yang sangat dipuji oleh Nabi SAW adalah perempuan Ansar. Tuan-tuan, Nabi SAW dia kata, Al-haya'u minal iman. Malu adalah sebahagian daripada iman kepada Allah. Tuan-tuan, tapi Nabi ni dia cukup puji kepada wanita-wanita Ansar. Tuan-tuan, pasal apa? Depa tu banyak tanya. Depa tu banyak tanya. Tuan-tuan, tapi depa tu banyak tanya berkenaan dengan urusan agama. Jadi kata Nabi SAW, khairun nisa, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, makna kata apa? Kalau dengan sesama manusia, hatta dengan guru yang mengajar pun, kita boleh tanya dengan dia, tak ada masalah. Ustaz, tadi Ustaz kata macam ni, saya kurang faham, boleh huraikan sikit lagi tak? Boleh tanya dengan dia. Ustaz, tadi Ustaz kata macam ni, tapi saya dengar apa ni, ada apa ni, tok guru lain, ustaz lain kata, dia kata macam ni. Lagu mana tu Ustaz? Tuan-tuan, yang tu kita boleh tanya, tak ada masalah. Bahkan sebahagian daripada berita yang sampai pada kita,
Kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tapih terlebih dahulu, jangan terima bulat-bulat. Tapih terlebih dahulu, tahu duduk perkara terlebih dahulu, barulah kita terima akan sesuatu berita tersebut. Dan tuan, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, kamu nak selamat iman kamu dengan Allah, jangan tanya apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu serah diri kepada dia. Dan itu pertama makna Islam. Yang kedua makna daripada Islam ni, wal inqiyad, dan dia terikat, kata ulama. Dan tuan, terikat ni dengan apa dia? Katanya ulama tauhid, makna terikat dekat sini, dia terikat dengan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi apa yang kita duk buat ni, semuanya ada hukum hakam dia. Dan tuan, segala apa yang kita buat ni, dia ada agama dekat dalam dia. Kerana tu dalam hadis ni, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia kebaikan yang banyak pada dia, yufaqihahu fid din, maka dia dipahamkan berkenaan dengan urusan agama dia. Dan tuan, sebab itu bila kita boleh belajar macam ni, masya-Allah, nah, yang ni satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana kita ada masa untuk kita ambil tahu berkenaan dengan urusan agama kita. Dan tuan, bahkan sebahagian daripada perkara wajib untuk kita tahu, yang mana dia disebut sebagai ilmu fardu ain. Dan tuan, kerana tu satu hari Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihi salam. Dan tuan, Jibril mai kepada Nabi SAW, kemudian Jibril tanya dengan Nabi SAW akan beberapa perkara. Dan tuan, kita ringkaskan, pasal apa hadis ni panjang. Nah, kita ringkaskan saja. Pertanyaan Jibril alaihissalam pada Nabi SAW berkisar kepada 3 perkara. Dan tuan, 3 perkara ni menjadi kepentingan bagi setiap orang Islam dan wajib pada dia. Dan tuan, apa dia 3 benda ni? Dan tuan, kita nak selamat, kita kena ada 3 benda ni. Yang pertama, tauhid kepada Allah. Tu yang pertama sekali. Tuan-tuan, ni wajib hak ni. Sebab itu jangan kita nak belajar dulu. Jangan nak belajar dulu ilmu macam mana nak belah air laut. Jangan dulu. Nah, tuan-tuan, jangan kita suka sangat nak belajar ilmu hak yang pelik-pelik, sedangkan yang ni kita tak kuasai. Yang ni diwajibkan pada syarak kita. Tuan-tuan, sebab itu kata Al-Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala di dalam matan dia, dalam matan Zubat, dia kata apa? Dia kata, hendaklah setiap daripada mukallaf ma'rifatul ilah bistiqani. Hendaklah dia kenal Allah Ta'ala itu sehinggalah dia benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, ni kita tak mengaji sifat 20. Bila orang mengajak sifat 20, Allah sifat 20 ni tak ada power. Contoh. Tak ada power. No? Tapi kalau ilmu-ilmu yang apa ni tah mai daripada mana, yang dalil pun kadang-kadang tak ada. Yang ni tak okey lagi ni. Tuan-tuan, padahal esok-esok dia nak pi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kena fikir ni. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ni dengan 2 perkara. Tuan-tuan, nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni kena 2 perkara. Nah? Yang pertama sekali, amalan salihah. Hendaklah dia beramal salih. Yang ni kita nak bawa dengan Allah Ta'ala esok ni. Itu yang pertama. Yang keduanya,
la tusyriku bihi syai'a, kata Allah. Dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia jumpa Allah Taala dengan dua benda ni, selamat dia. Pertama dengan amal saleh, yang keduanya dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dia. Dan tuan, jadi ni Nabi dah habaq awal dah nah. Nabi habaq awal dah. Dan tuan, yang pertama Nabi kata apa? Nah, Jibril ni dia mai kat aku mula-mula sekali, Jibril tanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan tauhid, tu yang pertama sekali. Dan mengaji ilmu tauhid ni, cari mana orang yang apa ni boleh mengajak tauhid juga kita. Dan tuan, yang keduanya diceritakan dalam pertanyaan Jibril alaihi salam ni berkenaan dengan hukum hakam agama. Tu yang kedua. Maknanya apa? Kita nak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita nak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Taala, mestilah bersesuaian dengan apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, satu hari Nabi tengok ada satu orang tengah sembahyang. Dan tuan, sahabat ni dia tengah sembahyang, tengah-tengah sembahyang, lepas dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bersalaman dengan Nabi SAW. Dia salam dengan Nabi. Dan tuan, masa dia salam dengan Nabi SAW, Nabi kata kat dia, A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu tak sembahyang, kata Nabi. Dan tuan, ni sahabat Nabi SAW, dia sembahyang dekat depan Nabi SAW. Nabi kata apa? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu tak sembahyang, kata Nabi. Dan tuan, agak-agaklah kalau kita pada hari ni agak-agak gumana gamaknya sembahyang kita ni. Dan tuan, jangan buat main sembahyang ni. Perkara yang pertama-tama sekali yang akan ditanya nanti pada hari akhirat esok. Dan tuan, kata Nabi SAW, awwalun ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Perkara pertama-tama sekali yang akan disoal oleh Allah Ta'ala kepada seseorang manusia adalah sembahyang dia. Dan tuan, Masya Allah, sembahyang ni akan ditanya mula-mula sekali oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, siapa-siapa yang sembahyang dia diterima oleh Allah, maka amalan-amalan lain juga turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jaga sembahyang bagi elok. Jaga sembahyang bagi elok. Pasal apa? Nabi kata, kalau sembahyang ni diterima oleh Allah Ta'ala, amalan-amalan lain turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, tapi ada satu orang sahabat Nabi, dia sembahyang. Nabi kata apa? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu tak sembahyang, kata Nabi SAW. Dan agak-agak kalau lah kita hari ni Nabi tengok mayang kita, agak-agak macam mana agama Tuan-tuan, jangan kata apa, hari ni kita bergaduh, kita bergaduh mayang atas kursi ni, kaifiat yang sebenarnya macam mana ni. Mayang atas kursi tak selesai masalah. Dan tuan, padahal Tok Kadi kita, Datuk Syekh Faisal kan, dah tunjuk dah kat kita, ni cara dia mayang atas kursi macam ni. Dan tuan, ikut dia. Pasal apa? Kerana dia tu orang yang jaga agama kat kita ni, terutamanya dalam kota Stak ni. Ikut cara dia. Sebab itu kalau kita tengok pun dalam kaedah usulul fiqh, ulama dia kata apa? Dan dalam kaedah kata, amrul hakim amrul syari'. Bila penguasa
Dia dah tunjuk dah jalan. Bila mana penguasa, dia dah keluarkan dah dia punya arahan dia. Tuan-tuan, kalau arahan tu tidak bertentangan dengan syarak, tuan-tuan, kita kena patuh dengan dia punya arahan dia. Tuan-tuan, kenapa tu? Sebab tu dia tunjuk kita sembahyang pasal, tuan-tuan, memang betul. Bukan kata dia saja. Saya pun, tuan-tuan, berapa ramai orang duk tanya, Ustaz, sembahyang atas kursi ni macam mana benar? Tuan-tuan, kita pun tak lepas lagi sembahyang atas kursi ni. Tuan-tuan, agak-agak sembahyang kita lagu mana gamaknya. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok kitab berkenaan dengan sifat solat Nabi yang sahih, bila banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita, Nabi sembahyang macam ni, Nabi takbiratul ihram macam ni, Nabi rokok macam ni, Nabi sujud macam ni. Tuan-tuan, masih banyak lagi kelemahan-kelemahan yang ada pada sembahyang kita. Tuan-tuan tengok, sahabat ni, Nabi kata apa? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu, kerana sesungguhnya kamu tak sembahyang. Tuan-tuan, tak apalah juga kita masih lagi mendirikan sembahyang. Ada geng dia kata apa? Kami tak payah sembahyang lah. Pula dah. Kami tak payah sembahyang dah. Pasal kami sampai dah, dia kata. Maka kami tak payah sembahyang. Tuan-tuan, padahal Sayyidatina Aisyah kata apa? Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah kata, Nabi SAW ni, dia kalau sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki dia. Tuan-tuan, disebut di dalam syarah hadis 40, dalam syarah matan al-arba'in nawawiyah, Sayyidatina Aisyah kata, Nabi sembahyang hatta waramat qadamah, sehingga bengkak kedua kaki Nabi SAW. Tuan-tuan, tiba-tiba kita tak payah sembahyang. Tuan-tuan, habis itu Nabi kata apa? Awwalun ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Benda pertama yang Nabi hisap, benda pertama yang dihisap oleh Allah esok ni pada manusia adalah sembahyang, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi sebab itu benda yang kedua yang perlu ada kat kita, tuan-tuan, kita kena tahu segala hukum hakam, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tuan-tuan, kita nak sembahyang kena ada ilmu tentang sembahyang. Tuan-tuan, kita nak buat haji umrah kena ada ilmu tentang haji umrah. Bila kita nak puasa, kita kena ada ilmu berkenaan dengan puasa. Tuan-tuan, sebab itu yang kedua, Jibril cakap pada Nabi SAW berkenaan dengan hukum hakam. Yang kedua. Tuan-tuan, yang ketiga, dalam hadis ni ditanya pada Nabi SAW berkenaan dengan ihsan. Tuan-tuan, ihsan ni apa dia? Menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mana nak cari tiga-tiga benda ni kat masjid? Tuan-tuan, kat mana nak cari tiga benda ni? Tauhid, yang kedua bab hukum hakam, yang ketiga bab penyucian jiwa. Tuan-tuan, dekat masjid, dengan majlis pengajian yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau berdekatan dengan kita. Tuan-tuan, terakhir daripada hadis ni kata Nabi SAW, wa innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi, adapun ilmu tu kamu akan dapat dia dengan cara kamu belajar, kata Nabi. Tuan-tuan, ilmu ni dia ada dua. Yang pertama, ilmu makru'ah dia panggil. Tuan-tuan, ilmu yang boleh kita dapat daripada pembacaan. Kemudian ilmu yang boleh kita dapat daripada belajar macam ni. Itu yang pertama. Yang keduanya disebut sebagai ilmu laduni. Tuan-tuan, yang kita suka ni ilmu laduni. Tuan-tuan, ilmu laduni ni apa dia? Tuan-tuan, ilmu laduni ni, tuan-tuan, ilmu laduni ni dia adalah ilmu yang tak perlu dengan cara belajar. Dia akan mendapatkan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni ramai orang duk dakwah ni, saya dapat ilmu laduni, saya dapat ilmu tanpa belajar. Tuan-tuan, syarat nak mendapatkan ilmu yang laduni,
terlebih dahulu dia kena mendapatkan ilmu daripada pembacaan, daripada belajar dengan guru, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut, barulah dia boleh mendapatkan ilmu laduni. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia kata, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah, nanti Allah taala akan ajar kepada kamu ilmu-ilmu yang tidak kamu ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi syarat dia apa? Syarat dia kena pergi mengaji dulu. Tuan-tuan, dan memang sepakat ulama kata, bila kita nak mendapatkan ilmu ni, cara dia bita'allum, iaitulah dengan jalan dia kena mengambil daripada guru dia. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok Nabi SAW belajar dengan siapa? Dengan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi SAW belajar dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, sebab itu tak apalah kita cerita sikit. Ni cerita dalam kelas lah. Dia ni cerita dalam kelas, bukan kelas ni. Ni nak cerita kelas-kelas macam anak-anak kita yang pergi mengaji Mesir, yang mengaji kat universiti, mengaji kat mana. Tuan-tuan, hatta hadis yang kita baca ni, bila kita nak kata dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya kita boleh baca tiba-tiba kita baca telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hak ni saja. Tuan-tuan, bahkan kalau kita nak tahu bagaimana autoriti, bagaimana nilaian hadis ni, tuan-tuan, dia ada satu ilmu, nama dia ilmu sanad. Tuan-tuan, kita nak kena tengok hadis ni daripada siapa, dia ambil daripada siapa, dia ambil daripada siapa, hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau betul sampai kepada Rasulullah, kita akan kata dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak cerita kata apa? Sepakat ulama itulah cara dia untuk mendapatkan ilmu, dia mengambil daripada seorang guru, Jadi kata Nabi SAW, kamu nak dapatkan ilmu ni, kata Nabi, wa innama al-ilmu bita'allum. Ilmu ni hanya boleh didapatkan dengan cara belajar, kata Nabi. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau saya nak terang tentang struktur ataupun grammar bahasa Arab, tuan-tuan, tak apa kita terang. Innama ni dia ada dua perkataan, tuan-tuan. Satu in, satu lagi ma. Jadi dia jadi lagu mana? Wa innama. Tuan-tuan, wa innama ni ulama bahasa Arab dia kata ada tu lil hasr. Tuan-tuan, bila masuk huruf ni, dia memberi makna tak ada benda hak yang lain. Dan itu makna dia. Wa innamal ilmu, adapun ilmu tu nak dapatkan dia tak ada cara lain lagi dah. Bita'allum, iaitulah dengan cara kamu pi belajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi nak dapatkan ilmu ni dengan cara belajar. Ilmu laduni ni dia mai bila? Tuan-tuan, ilmu laduni ni dia akan mai setelah kita belajar, setelah kita amal elok dah ilmu yang kita ada ni. Tuan-tuan, masa itulah akan datangnya ilmu laduni daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau orang ni tiba-tiba dia kata saya dapat ilmu laduni, guru hang siapa? Tak ada guru apa dia kata. Tuan-tuan, jangan ambil ilmu daripada orang yang macam ni, bahaya. Pasal apa? Kerana dia tak ada guru. Macam mana dia boleh jadi guru pula kepada orang lain? Tuan-tuan, ini telah menyelisihi daripada sistem keilmuan para ulama-ulama yang terdahulu. Tuan-tuan, habis hadis yang ke-9, kita masuk pula hadis yang kedua, hadis yang terakhir pada pagi ni insya-Allah. Pun pendek ya hadis ni. Dia kata Al-Bukhari qal, maka Al-Imam Al-Bukhari dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Maka telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Siapa-siapa dia yang berjalan akan satu jalan, Nabi kata. Dia berjalan tu untuk apa? Tuan-tuan, dia nak pergi market lah. Bukan nak pergi market. Tuan-tuan, bukan dia berjalan kerana nak pergi mana-mana ni. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Siapa-siapa yang berjalan dengan satu jalan kerana dia nak menuntut ilmu. Tuan-tuan, Masya Allah, hadis ni kena dengan kita semua. Tuan-tuan, hadis ni dia sesuai dengan kita semua pada pagi ni. Masya Allah, tuan-tuan, perempuan semua sanggup tinggalkan rumah. Tuan-tuan, perempuan sanggup tinggalkan anak, isteri, cucu dan sebagainya. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana pada pagi ni kita nak dengar hadis Nabi. Kerana pada pagi ni ada majlis pengajian. Tuan-tuan, majlis pengajian ni Masya Allah, dia salah satu daripada taman-taman syurga Allah Ta'ala. Pasal apa yang kita tak duduk dalam taman-taman syurga ni? Tapi itulah, mana-mana pi majlis pengajian. Tuan-tuan, biasanya geng hero ni memang dia sikit. Kan? Geng heroin yang apa ni muslimat ni biasa depa memang ramai. Geng hero dia tak berapa nak ada. Jadi lepas ni kena ubah lepas ni. Patut hero lah kena ke depan. Tapi tak tahu, ada orang kata, Ustaz, kami hero Hindustan tak? Hero Hindustan ni biasa dia tak, mula-mula kalah, nanti lah nanti baru dia kelak. Macam tu. Masya-Allah. Tuan-tuan, Masya-Allah. Majlis ilmu adalah majlis apa ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Raudhatun min Riyadil Jannah. Dia salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Taala. Tuan-tuan, Nabi kata, taman syurga ni dia ada 3 atas dunia semua sekali. Tuan-tuan, ada 3. Taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Raudhah. Ar-Raudhah. Tu taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan, Raudhah ni kat mana? Dekat Madinatul Munawwarah, dekat Madinah sana. Yang kita berebut nak masuk. Cukup berebut dah. Kadang-kadang sampai tak lena malam. Pasal apa dia nak masuk dekat dalam Raudhah? Tuan-tuan, Raudhah ni kata Nabi SAW, Raudhatun min Riyadil Jannah. Dia salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah. Pertama. Yang kedua kata Nabi, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala majlisuz zikri. Iaitulah majlis zikir, majlis ilmu. Tuan-tuan, maka dia adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Dia salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan, yang ketiga, taman-taman syurga Allah ni kat mana? Iaitulah lubang kubur kita. Tuan-tuan, lubang kubur ni Nabi kata dia boleh jadi 2. Sama ada dia menjadi salah satu tempat daripada taman-taman syurga Allah, ataupun dia akan menjadi salah satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah dia 3 taman syurga Allah atas dunia. Tuan-tuan, kata ulama, siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih dia untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah, nampak dah tanda-tanda di atas dunia. Nampak dah tanda-tanda dia dekat atas dunia. Dia suka duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, dia suka duduk di tempat-tempat yang Allah Ta'ala suka. Tuan-tuan, bersyukurlah dia, kerana dia itu mungkin dicalonkan untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW kata, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Siapa-siapa yang berjalan dengan satu jalan
kerana dia nak menuntut ilman, kerana dia nak menuntut ilmu, kata Nabi SAW. Terlebih khusus ilmu agama. Tuan-tuan, bila kata ilmu ni umum, sama ada ilmu matematik ke ataupun ilmu sains ke. Tuan-tuan, jangan kita pisah Bila kata ilmu sains, bila kata ilmu matematik, bila kata ilmu bahasa Inggeris, tuan-tuan, dia kata apa? Ni aliran sekular, dia kata. Ni aliran sekular ni, dia kata. Yang agama ni macam ni lah, hadis apa semua sekali, tuan-tuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia kata apa? Allah Taala kata, innaka kadihun, kata Allah, apa pun juga yang kamu buat atas muka bumi ni, famulaqih, kata Allah, kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa pun juga yang dia buat atas dunia ni, yang dia akan bertemu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ilmu sains dia juga adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Matematik dia juga adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bahkan kalau kita tengok di dalam peradaban Islam itu sendiri, tuan-tuan, matematik siapa yang asaskan? Daripada ulama Islam kita. Tuan-tuan, sains pun macam tu juga. Ada di antara orang Islam kita yang menceburi di dalam bidang sains, tuan-tuan. Tapi Masya Allah, mereka pakar matematik, mereka pakar sains, mereka pakar geografi, tetapi mereka tak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik kepada dunia dan menjadi pemilik kepada sekalian ilmu yang berada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, jadi kata Nabi SAW, tuan-tuan, yang ni pun kita boleh habaq dekat anak-anak kita. Mungkin dia malas nak pergi sekolah, mungkin juga dia lihat penyegan nak pergi sekolah. Tuan-tuan, boleh habaq kat dia hadis ni. Kata Nabi SAW, siapa dia yang berjalan kerana dia nak mendapatkan ilman, kerana dia nak mendapatkan ilmu, terlebih khusus ilmu agama. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dia akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis ni, perkataan sahhala dia ada tasydid, dia ada sabdu, orang kampung panggil. Tuan-tuan, sabdu ni apa dia punya fungsi dia? Tuan-tuan, sabdu ni senang kita kata fungsi dia berganda. Itu maksud dia. Dan kalau dalam ilmu penulisan, bila kata sabdu ni nak tunjuk kata dekat situ ada dua huruf yang bersamaan. Tuan-tuan, jadi kata Nabi SAW, siapa dia yang berjalan kerana nak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu. Tuan-tuan, makna dia apa? Allah akan benar-benar mempermudahkan jalan bagi dia. Tuan-tuan, ke mana yang Allah Taala mudahkan jalan ni? Ilal jannah, iaitulah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita ketahui, jalan nak menuju ke syurga Allah Ta'ala ni, jalan dia berat. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala ni, jalannya adalah mujahadah. Jalan nak ke syurga Allah Taala ni mujahadah. Tuan-tuan, mujahadah ni apa dia? Mujahadah ni dia perlu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok sahabat-sahabat Nabi.
Ada yang dulu kaya-raya, tuan-tuan, tapi bila dia memperjuangkan Islam, akhirnya jadi orang yang sangat-sangat miskin, tuan-tuan, tapi dia dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang yang malam tama dia, baru malam tama, tuan-tuan, Masya Allah. Malam tama ni kira seronok. Malam tama ni seronok. Sebab itu kata ulama', ada satu orang ulama', tuan-tuan, ulama' salaf, dia ni suka membaca, sangat suka membaca, tapi dia kata ada 2 malam yang aku tidak membaca. Dia kata selain daripada tu, aku gunakan masa aku untuk membaca. Dia kata, tuan-tuan, apa dia 2 malam ni yang dia tak baca buku? Tuan-tuan, kata ulama' ni 2 malam ni yang aku tak baca. Satu, malam kematian ayah aku, malam tu aku tak baca kitab. Dia kata malam yang kedua yang aku tak baca kitab, malam pertama aku menikah. Nampak tak? Tuan-tuan, orang yang minat kat buku pun tinggal, dia tahu tepi buku dia. Pasal apa? Kerana malam yang pertama. Tuan-tuan, tapi ada di antara sahabat Nabi SAW, malam pertama dia, siapa dia? Sayyiduna Hanzalah radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, malam pertama dia menikah ni, tiba-tiba ada panggilan jihad pada malam tu. Tuan-tuan, dia pun bergegas, ambil pedang dia, dia pakai baju besi dia. Tuan-tuan, dia pun pergi berperang. Akhirnya dia gugur syahid pada malam hari tersebut. Tuan-tuan, ni jalan-jalan nak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadah. Tapi kata Nabi SAW, jalan nak menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah syahwat, kata Nabi. Jalannya adalah segala kesenangan-kesenangan. Tuan-tuan, nak masuk neraka payah? Tak payah, tak payah mangkit subuh. Tuan-tuan, kita nak masuk neraka, apa ni, tak payah pi haji umrah walaupun dah ada duit dah. Tuan-tuan, kita nak masuk neraka, tak payah keluarkan zakat walaupun kita dah layak mengeluarkan zakat. Tak payah keluar zakat. Tuan-tuan, ini adalah jalan-jalan nak pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW kata apa? Siapa dia yang keluar daripada rumah dia kerana dia nak menuntut ilmu, apa juga jenis ilmu, yang penting dia adalah kebaikan, bukan ilmu sihir, bukan ilmu-ilmu yang menyanggahi syarak, apa juga jenis ilmu, yang penting dia dibenarkan pada syarak. Maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dia dipermudahkan jalannya menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat senang, dan juga Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dia kasih kepada mana-mana orang yang berjalan, yang keluar daripada rumah dia untuk dia mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dengan ilmu sahajalah, tuan-tuan, maka perjalanan kehidupan manusia ni dia akan terang benderang. Sebab itu kata ulama, makna daripada ilmu adalah ma'rifatus syai' haqiqatahu. Makna ilmu adalah dia mengetahui akan hakikat sesuatu perkara. Tuan-tuan, orang yang ada ilmu, bila dia buat sesuatu, dia buat itu adalah dengan pengetahuan dia, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sekalipun orang berilmu, dia melakukan dosa, tuan-tuan, dia tahu perbuatan yang dia buat tu adalah satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang berilmu ni. Kenapa? Kerana orang yang berilmu ni adalah orang yang mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi kata, siapa yang berjalan pada satu jalan kerana dia nak mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dipermudahkan pula bagi dia jalan-jalan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan semua kita istiqamah pada jalan ilmu,
Dan mudah-mudahannya juga ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.